Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Sempena hari kemerdekaan negara kita iaitu Malaysia, jadi Nina nak cerita tentang sejarah sikit lah. Nina nak semangat patriotisme dan semangat cinta akan negara kita tetap ada even negara kita dah lama pun merdeka. Kita tak akan merdeka tanpa pejuang daripada nenek moyang kita dulu. Antaranya macam Mat Kilau, Tok Gajah, Tok Janggut dan banyak lagi. Disebabkan semangat diorang ni nak bebaskan negara kita daripada dijajah sehinggakan diorang ni sanggup berkorban nyawa. Asalkan anak cucu diorang pada masa yang akan datang akan hidup tenang dan damai. So kita sebagai anak Malaysia patutlah menghargai pengorbanan diorang yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang pertama ni Nina yakin ada beberapa di antara kita yang tak kenal siapa Tunku Kudin. Jangan kata korang je, Nina sendiri pun rasa macam siapa yang Tunku Kudin ni Nina tak pernah dengar. Mungkin sejarah tentang Tunku Kudin ni jarang disebut dan diceritakan. Jadi siapa sebenarnya Tunku Kudin? Tunku Kudin adalah seorang pahlawan yang berasal dari negeri Kedah dan telah syahid semasa menentang Siam. Jadi pada tahun 1821 tiba-tiba Siam ni telah serang Kedah. Sultan Kedah pada masa tu memang dia tak prepare apa-apalah untuk perang. Sebab secara tiba-tiba je Siam ni serang Kedah secara mengejut. Dalam tempoh 1821 sampai 1842, rakyat Kedah hidup dalam keadaan susah, sengsara dan terseksa. Sebabnya dalam tempoh tadi tu Siam telah menakluki Kedah. Ramai orang Kedah yang kehilangan nyawa, tak kira tua, muda, laki ke perempuan sama je. Bukan tu je, ramai orang Kedah yang telah ditangkap dan ditahan oleh kerajaan Siam. Lepas tu diorang ni telah dibawa dan dijadikan sebagai tahanan dan diorang dibawa ke Ligor dan Bangkok untuk dijadikan sebagai hamba. Pada tempoh ni orang Kedah mula bangkit dan cuba untuk menentang Siam. Orang Kedah pada masa tu memang dah nekat sangat untuk rampas Kedah balik daripada Siam dan kembalikan kebebasan diorang macam sebelum ni. So tercetuslah perang di antara Siam dengan Kedah dan perang tadi dikenali sebagai perang musuh bisik. Orang pertama yang tercetusnya perang Siam menyerang Kedah ni adalah berpunca daripada Raja Ligor. So dia lah yang hasut Raja Siam ni untuk pergi serang dan tawan Kedah. Jadi dia lah kepala dia. Inilah manusia yang belok dengan keturunan dan bangsa dia sendiri guys. Raja Ligor buat macam tu dikatakan sebabnya dia tak puas hati dengan Sultan. So Ligor ni pun buatlah helah macam mana nak bagi tentera Siam ni masuk ke Kedah tanpa pengetahuan Sultan Kedah. Jadi seramai 7,000 orang Siam telah berlepas dari Terang menuju ke Sungai Kuala Kedah. Masa diorang belayar ni memang tak ada apa-apa masalah, semuanya smooth je mengikut diorang punya plan lah. Sebenarnya Ligor ni dah tipu tau, dia dah buat helah dah. Dia cakap tentera-tentera tadi tu nak masuk ambil bekalan beras dan bantu tentera lain yang ada dekat Burma. Jadi pada 12 November tahun 1821, Sultan Kedah iaitu Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah berada dekat Kuala Muda atas urusan galian terusan. Jadi bila dia nampak tentera Siam datang pada masa tu, dia dengan orang-orang dia ataupun pengikut-pengikut dia sempatlah melarikan diri ke seberang perai. Lepas tu diorang ke Penang dan minta bantuan daripada British untuk melindungi diorang. Dalam serangan Siam di Kuala Kedah, so adalah beberapa orang kuat Sultan ni yang meninggal macam Datuk Shah Bandar, Temenggung dan juga Laksamana. Lepas tu seramai 1,000 orang Kedah telah ditawan dan diorang ni telah dibawa ke Bangkok untuk dijadikan sebagai hamba. Lepas dah tawan Kedah, Raja Ligor telah meletakkan 2 orang anak dia untuk menjadi gubernur dekat Kedah. Masa ni rakyat Kedah memang hidup dalam keadaan yang sangatlah sengsara dan terseksa guys. Ramai yang kena tangkap dan kena bunuh dengan cara yang tak berperi kemanusiaan langsung. Yang mana try nak larikan diri ni, diorang akan ditangkap, lepas tu diorang akan diikat dan badan diorang ni akan dibelah dengan menggunakan parang yang besar. Dia buat macam tu macam dibelah ikan je guys. Ya Allah, jahat betul. Orang perempuan pula tak terlepas daripada menjadi mangsa nafsu serakah daripada tentera Siam. Bukan tu je, rumah-rumah diorang ni banyak yang dibakar dan ladang-ladang diorang dibiarkan kering tak terjaga. Sultan Kedah ni cubalah cari cara untuk selesaikan masalah ni. Jadi dia pun hantarlah wakil dia ke Siam untuk berunding, tapi Raja Siam sana dia kata aku tak nak berunding. Jadi maksudnya dia tak nak berdamailah dengan Kedah. Pada tahun 1826 British telah mengkhianati Kedah pula guys. Memang dasar penjajah betul. Diorang telah tanda tangan perjanjian yang mengatakan diorang mengaku kedaulatan Siam dekat Kedah dan British akan menghalang apa jua cara Sultan Kedah ni untuk mendapatkan Kedah balik. Maksudnya kalau Sultan Kedah nak serang Kedah untuk dapatkan Kedah balik, British nak akan tolonglah dari segi perubatan ke ketenteraan ke apa semua itu memang dia akan tolong. Jadi maksudnya dia akan berpihak kepada Siam. Disebabkan perjanjian ni, Sultan Kedah dan juga orang Kedah merasa sangatlah geram dan marah. Pada tahun tu juga Tunku Kudin ataupun nama sebenar dia adalah Said Zainal Abidin yang merupakan anak saudara Sultan Kedah tadi telah plan untuk merebut Kedah balik. Disebabkan
disebabkan penentangan yang dilakukan oleh Tunku Kudim. Jadi pihak Siam ni ataupun Raja Siam ni dia pernah meletupkan rumah Tunku Kudim masa waktu malam, iaitu masa Tunku Kudim dan keluarga dia tengah tidur. Tapi dalam kejadian tu Tunku Kudim hidup dan berjaya diselamatkan. Tapi yang sedih tu anak dan isteri dia terkorban pada malam tu. Disebabkan kejadian ni, dendam Tunku Kudim kepada Siam ni lagi kuat. Tunku Kudim dan juga orang-orang dia telah serang secara mengejut kubu Siam yang berada di kota Kuala Kedah. Tapi disebabkan orang-orang yang ikut Tunku Kudim pada masa tu tak ramai, jadi serangan ni tak berjaya. Tapi diorang tak give up. Pada tahun 1829 sekali lagi Tunku Kudim melakukan gerakan yang kedua. Kali ni ramai jugalah panglima-panglima Kedah yang join, tapi still juga serangan tadi gagal. Kemudian pada tahun 1830 Tunku Kudim ni telah mengumpul seramai 5,000 orang Kedah untuk menyerang Siam melalui perai. Akhirnya pada 24 April 1891 Tunku Kudim telah berjaya menawan kota Kuala Kedah balik. Masa tu Siam telah melarikan diri ke Alor Ganu yang merupakan markas terbesar diorang. Seramai 30 orang Siam telah ditawan dan diorang ni telah diseksa oleh rakyat Kedah sampailah diorang ni meninggal. Manakala orang-orang Cina kongsi gelap yang terlibat dengan Siam, diorang juga telah dibunuh oleh rakyat Kedah. Sebabnya diorang ni telah dipercayai telah membantu Siam dan merampas harta benda orang Kedah. Lepas kota Kuala Kedah tadi telah ditawan balik, Cina-Cina tadi dibunuh dengan cara dijahit hidup-hidup dalam kulit kerbau yang baru disembelih. And then lepas tu diorang ni akan dibiarkan berjemur tengah panas sampailah mengering dan meninggal. Lepas tu Raja Ligor ni dia tak puas hati tau disebabkan kekalahan yang terjadi dekat kota Kuala Kedah. Lepas tu dia datang balik dan bawa tentera Siam seramai 7,500 orang dan 3,000 ekor gajah. Kali ni British datang untuk membantu Siam dan dia declare lah, dia kata siapa yang ikut serta dalam serangan Kedah tu, ataupun maksudnya orang Kedah yang duduk luar join dalam serangan Tunku Kudim tadi, diorang ni akan dianggap sebagai lanun dan akan dihukum. Bukan tu je, British juga bagi peluru bedir dan senjata kepada Siam. Lepas tu kapal-kapal perang British ni penuh dekat perairan Kuala Kedah sebab diorang tak nak ada apa-apa bantuan orang Melayu daripada luar ni untuk tolong Kedah pada masa tu. Jadi segala-galanya diorang ni sekat. Kali ni Kuala Kedah memang diserang teruk dan akhirnya Tunku Kudim ni kalah. Tapi kalah Tunku Kudim pada kali ni bukan bermaksud dia mengundurkan diri, tapi dia telah gugur di medan perang sebagai syahid. Dalam perang tu bukan lelaki je yang terlibat tau, tapi orang perempuan pun ikut serta lawan Siam. Dikatakan kepala Tunku Kudim ni telah dipancung dan kepala dia telah disembah kepada Raja Ligor. Tapi ada juga yang kata Tunku Kudim tu sebenarnya berjaya lari keluar daripada kepungan Siam tadi. Selama 5 bulan perang ni berlangsung dan menyebabkan seramai 700 orang Siam meninggal dan 1,500 orang Kedah telah pun mati syahid. Kemudian kota Kuala Kedah tadi telah jatuh balik ke tangan Siam dan seramai 4,000 orang Kedah telah ditawan. Pada 27 Mac tahun 1837 Sultan Kedah telah merancang untuk mendapatkan Kedah kembali daripada Siam. Tapi plan dan rancangan dia ni tetap dihalang oleh British. Even banyak halangan yang datang pada masa tu, tapi pahlawan-pahlawan Melayu ataupun pahlawan orang Kedah pada masa tu tak pernah give up. Diorang cuba untuk bebaskan Kedah daripada Siam sampailah Kedah akhirnya telah bebas sepenuhnya. Antara pahlawan Melayu yang terlibat dalam serangan-serangan yang lainnya adalah Tunku Muhammad Saad, Tok Morris, Datuk Wan Muhammad Akib dan lain-lain. Jadi disebabkan semangat diorang ni, Kedah telah bebas dari Siam pada tahun 1842 hasil helah diplomatik oleh Tunku Anum. Alright guys, apa pendapat korang tentang sejarah negeri Kedah ataupun sejarah pahlawan negeri Kedah? Mula-mula Nina ingat kan negeri Kedah ni macam tak ada pahlawan kan, sebab kita macam tak familiar dengan cerita-cerita diorang ni. Tapi sebenarnya ada, cuma kita je yang tak berapa tahu. Bila baca sejarah-sejarah lama yang mana Siam serang Kedah and then seksa nenek-nenek moyang kita, orang-orang kita, orang bangsa kita, rasa sakit tu ada tau, walaupun benda tu dah jadi sejarah kan. Tapi bila kita baca balik apa yang diorang lalui, apa yang terjadi dekat diorang, betapa seksanya diorang masa tu, rasa macam ya Allah jahatnya diorang ni, walaupun sekarang kita dah pun berdamai dengan negara-negara tadi. Tapi itulah, sejarah takkan mungkin terhapus. Jadi daripada sejarah itulah kita perlu belajar supaya kita ingat apa yang terjadi kepada tanah kita pada masa dahulu, supaya dengan cara tu kita takkan lupa diri dan rasa cinta pada negara tu ada, dan kita perlu sedar di mana bumi kita berpijak dan di mana langit dijunjung. Kalau tak salah lah kan Nina sebut tu. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka, dan sempena hari kemerdekaan kita beberapa hari lagi, esok lusa je, Nina ucapkan selamat hari kemerdekaan. Tanpa pahlawan-pahlawan kita, siapalah kita pada hari ini kan. Kalau tanpa diorang mungkin negara kita masih lagi tak bebas, masih lagi dijajah. Jadi hargailah pengorbanan pahlawan-pahlawan kita dahulu. And yeah, that's it for today, dan Nina harap korang suka dan enjoy. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, make sure korang subscribe dulu dan turn on notification, dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.